Okey, hai Assalamualaikum semua. Pelajar-pelajar, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, cikgu. Baik. Baik okey. Macam minggu lepas saya dah bagi tahu kat semua supaya study bab 1 sebab kita akan adakan kuis pada hari ini. Jadi semua dah study ke belum? Dah cikgu. Dah, cikgu. Dah Okey. Memandangkan semua dah study, tapi awak semua kan study secara sendiri kan. Jadi nak tak nak saya still akan mengajar pada bab 1 ni. Tapi saya akan mengajar secara ringkas je lah sebab saya tahu semua dah baca. Dan akhir daripada pembelajaran ni kita akan adakan quiz. Saya nak awak semua screen record macam mana awak menjawab quiz tersebut. And then awak akan bagi kat saya lah markah skor awak. Boleh? Boleh, Cik. Boleh, Okey. boleh. Boleh Okey, sekarang saya akan mulakan pembelajaran. Baiklah, ini adalah pertanian tingkatan 4. Saya Cikgu Aizah bin Azhar. Okey, baiklah. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu apabila awak belajar ni awak akan dapat menerangkan definisi tanah. Seterusnya awak dapat mengenal pasti jenis-jenis tanah dengan tepat. Agak-agak awak tahu tak ada berapa jenis tanah dekat dalam Malaysia ni? Tahu tak berapa jenis tanah? Tak pasti. Kalau tak pasti, nanti saya akan kongsi ya. Okey, baiklah. Ini adalah peta minda pembelajaran di mana bab 1 tanah. Jenis tanah ni ada 5 jenis tanah iaitu tanah pasir, lom, organik, kelodak dan juga tanah liat. Jadi saya tahu, semua tahu tanah pasir bentuk dia macam mana sebab pergi ke pantai ada tanah pasir, pergi dekat tepi sungai pun ada tanah pasir. Tanah pasir ni paling senang kita nak kenal pastilah sebab struktur dia memang sangat mudah, besar-besar bentuk dia berbanding dengan tanah-tanah yang lain agak sukar untuk kita kenal pasti. Macam tanah liat pula, dia tanah yang agak keras, jelus, basah-basah macam dekat penanaman padi. Kalau lom organik dengan kelodak ni dia akan sedikit gelap, tapi dekat situ nanti kita akan tengok apa ciri-ciri yang membezakan lom organik dengan kelodak. Walaupun nampak dia seakan sama tapi dia ada perbezaan dari segi dia punya detail lah, dia punya pegangan air macam mana, keadaan nutrisi dan apa pokok-pokok yang sesuai untuk ditanam kepada kelima-lima jenis tanah ini. Semua okey lagi Okey cikgu. Okey, cikgu. Okey, terima kasih juga kepada yang buat thumbs up tu, saya tengok. Okey, seterusnya ini adalah gambaran tanah yang saya cakap tadi. Tanah A ada, tanah B, tanah C dan juga tanah D. Dan tanah E lah. Okey, agak-agak mana tanah liat? E, cikgu. Tanah E. Okey, betul. Okey. Paling senang saya cakap tadi tanah pasir kan. Mana-mana agak-agak daripada semua A, B, C dan D, E ni, mana tanah pasir? A rasanya, cikgu. A. Okey, tahniah Jiha. Betul Jiha, A. Okey, dan juga tanah B, C dan D ni agak-agak awak boleh tak kenal pasti mana satu ke tanah organik, lom dan juga kelodak? Confused cikgu. Confused Okey, tak apa. Nanti saya akan terangkan secara detail lah. Okey, ini adalah definisi tanah. Awak kena baca betul-betul sebab ini masuk kuis Okey. Tanah ni adalah bahan mineral organik yang terlerai pada permukaan bumi yang boleh menjadi media semula jadi untuk pertumbuhan tanaman dan juga menampung kehidupan. Jadi maksudnya tanah ni fungsinya salah satunya adalah untuk menanam kehidupan tumbuhan. Jadi kita kan sains pertanian kan, tanah ni merupakan elemen yang sangat penting lah untuk kita, untuk sebagai minda tanaman. Dan untuk pengetahuan semua, kalau kita tengok betul-betul dia cakap bahan mineral organik bermaksud mineral semula jadi pada tanah. Mungkin dulu tanah yang awak tengok sekarang ni yang nampak halus, nampak yang boleh dipegang, dulu kemungkinan adalah batu-batuan Jadi atas disebabkan ada terlerainya pada permukaan bumi oleh haba dan juga cuaca dan juga waktu yang lama, dia menjadi tanah. Okey. Dan tanah tu ada 5 jenis dan jenis yang pertama adalah tanah lom. Okey, tanah lom ni awak tengok gambar dia. Okey, dia punya ciri-ciri adalah
biasanya merupakan campuran yang seimbang antara pasir, lumpur dan juga tanah liat. Maksudnya kalau kita ambil satu genggam pasir, satu genggam lumpur, satu genggam tanah liat, dia menjadi tanah loam. Okey, tanah ni subur, gembur. Maksudnya kalau tanam akar tu, akar pokok tu senang je nak menjalar. Ataupun kalau kita nak pegang tu senang je kita nak pegang, nak angkat. Okey, gembur dan juga mengandungi banyak nutrien yang diperlukan oleh tanaman. Maksudnya tanah loam ni baguslah untuk tanaman. Seterusnya, kandungan liang mikro dan juga makro yang sama banyak. Dan contoh tanaman ni adalah sawi, terung, kacang dan juga kacang-kacang dan sayur-sayuran yang lain lah. Okey, seterusnya adalah tanah liat. Ini tanah yang kedua. Tanah liat ni berstruktur halus, melekit, mudah dibentuk, boleh dilentur ketika basah dan juga keras apabila kering. Okey, dia cakap mudah dibentuk sebab dia ni basah, dalam keadaan yang basah. Bila basah tu dia daya pemegang air dia tu sangat kuat. That's why kita boleh bentuk-bentukkan, buat pasu dan sebagainya. Kalau awak nak ingat, tanah liat tu selalu kita buat pasu tu mudah untuk kita lekatkan kan. Kita selalu kan letak air apa semua kan, maksudnya daya penggarang air dia tu sangat tinggi. Jadi dia memang sangat halus lah. That's why dia apabila tanah liat ni dia sangat halus partikel-partikel dia, sebab itulah kadar kadar memegang air dia sangat-sangat tinggi. Tapi rongga udara dia sangat-sangat kecil lah. Saliran dia agak kurang baik. Okey. Dia mempunyai kumis yang sangat kecil juga rapat antara satu sama lain. Contoh tanaman yang sesuai adalah padi, jagung dan juga tebu. Maksudnya kalau tanah liat ni kalau kita nak tanam pokok sayuran tak menjadi. Okay, seterusnya tanah yang ketiga adalah tanah kelodak. Teksturnya kasar dan tidak mampu mengekalkan air dengan baik kerana pengalirannya yang cepat. Maksudnya kita letak je air cepat je meresap, lepas tu hilang. Kalau kita letak air cepat je lah hilang. Maksudnya sukar untuk kita tanam sayur. Kalau kita tanam sayur sepatutnya perlukan banyak air kan. Tapi kalau kita guna tanah kelodak ni, kemungkinan besar sayur tu tak dapat nak resap air dah hilang dah ke bawah. Okey, kandungan nutrien yang sederhana, rasa licin apabila basah. Beberapa jenis tanaman tertentu sahaja boleh yang ditanam dekat sini. Contohnya ubi keledek, koko dan juga kelapa sawit. Macam ubi keledek ni selalu dekat tanah-tanah kontang pun memang boleh tanam lah. Maksudnya dia tak perlukan air yang banyak. Kalau kita tanam ubi keledek pun tak perlu siram pun tak apa. Cukup dengan hujan dah boleh. Okay, seterusnya adalah tanah pasir. Tanah pasir ni tekstur dia sangat kasar, besar, longgar dan juga kering dan berderai. Kalau kita tengok tanah tahan air yang baik tapi kadang-kadang mempunyai pengaliran yang buruk. Tanah pasir ni boleh dibaiki dengan menambah bahan organik. Maksudnya kalau kita nak baiki tanah pasir ni kita kena letak bahan organik lah. Kita kena letak bahan-bahan yang lain. Okey, contoh tanaman yang sesuai adalah tembikai, kelapa, tembikai susu. Kalau awak nak fahamkan, kalau dekat tepi pantai tu tanah pasir ni selalu orang tanam kelapa yang kita makan tu kan. Jadi kalau ada soalan tentang tanaman pasir yang sesuai untuk ditanam, tanaman apa? Jawapan dia adalah kelapa lah. And then tembikai dan juga tembikai susu pun kita boleh letak. Okay, seterusnya, tanah pasir ni dia mempunyai pengaliran air yang buruk lah. Maksudnya kalau kita ambil pasir tu, cepat dia jatuh. That's why kalau kita tengok orang-orang yang main pasir dekat tepi pantai, dia nak buat istana pasir, dia suka letak air dahulu. Dia letak air dekat atas tu baru dia boleh mudah bentuk. Tak macam tanah liat. Tanah liat tu awak tak payah letak air pun dia dah boleh terbentuk dah sebab dalam tu memang dah ada banyak air. Kalau tanah pasir ni air dia cepat hilang. Okey, seterusnya adalah tanah organik. Terbentuk dari sisa-sisa organik seperti dedaunan, tanaman yang membusuk dan juga bahan organik yang lain. Jadi kalau tanah organik ni kan awak bau kan, bau dia agak pelik sikit lah. Tapi taklah terlalu teruk sangat. Tapi dia ada bau yang tersendiri. Okey, dikenali sebagai tanah gambut berwarna perang, gelap ataupun hitam. Kalau awak tengok kat gambar pun awak dah boleh nampak dah. Dia ada macam sisa-sisa buangan daun yang lain. Lepas tu warna sedikit gelap. Lepas tu contoh tanaman yang sangat-sangat sesuai adalah bawang merah, bendi dan juga nanas. Secara tak langsung, tanah organik ni pun sesuai untuk semua jenis tanaman yang bersayur. Okey, semua dah ready dah? Semua faham tak? Ada soalan tak? Kelas, ada soalan tak? Semua okey? Faham cikgu. Okey, semua faham Dah ready dah untuk saya buat quiz? Ready. Ready Okey, quiz dia awak kena scan. Awak semua ada phone kat tangan? Ada tak phone dekat tangan sekarang ni?
Ada cikgu. Semua ada Okey, sekarang ni saya nak awak scan, record dan juga hantar dekat saya berapa skor yang awak dapat, boleh? Kita akan mulakan sekarang lah. Okey, jangan jawab lagi. Saya nak tengok semua dapat scan ke tidak. Dapat tak scan? Kalau dapat, awak buat times up kat sini. Okey, Syafiqah, Haziq, Fitria. Okey. Okey, semua dah dapat buka. Jiha dengan Amni pun dah. Okey. Kalau semua dah okey, kita serentaklah tekan start dan kita boleh jawab. Boleh? Okey, dalam kiraan. Okey, 1, 2, 3. Kalau dah settle jawab, buat thumbs up Okey, semua dah dapat jawab, saya tengok. Okey, susah tak soalan? Susah cikgu. Mencabar. Mencabar. Okey, kalau awak baca betul-betul dan awak fokus apa yang saya cakap tadi, saya rasa awak boleh jawab. Tapi ada beberapa soalan yang mungkin saya buat susah sikit lah kan. Okey, sekarang ni nanti awak akan buka grup WhatsApp kita sebab kita sekarang ni dah ada teknologi kan. Kita ada grup WhatsApp kelas. Awak akan hantar video rakaman awak dekat grup WhatsApp. Sekiranya awak ada masalah internet, tak cukup data dan sebagainya, awak screenshot sahaja dekat bahagian akhir tu, skor tu, awak hantar dekat dalam grup kelas. Okay, sebelum saya nak akhiri pembelajaran pada hari ini, boleh tak saya nak minta wakil lah untuk buat refleksi apa yang awak dapat pada pembelajaran pada hari ini. Saya boleh ke? Boleh. Okay. Hari ni saya dapat belajar jenis tanah. Iaitu tanah liat, tanah lom, tanah kelodak, tanah pasir dan tanah organik. Jadi setiap tanah ni dia ada kriteria dia ada sendiri lah. Macam pasir ni kita tahu halus kan. Kalau liat juga dia macam pelekit macam tu kan. Tekstur dia. Lepas ni kita dapat tahu daya tegangan dia pun berbeza untuk setiap tanah. Lepas ni kita pun tahu setiap tanah ni ada fungsi untuk tumbuhan. Untuk tanaman beberapa jenis tumbuhan lah. Okey, terima kasih Amni atas refleksi awak. Okay, betul lah. Kita dah belajar 5 jenis tanah. Amat penting sebab kita ni subjek pertanian. Kita kena tahu macam mana nak kenal pasti jenis tanah. Jadi mudahlah untuk kita buat tanaman. Contoh kat belakang rumah kita tengok tanah tu sesuai untuk tanam apa, kita boleh tanam. Supaya kita tidak membazir anak-anak pokok ataupun anak benih yang kita nak tanam. Tiba-tiba kita tanam rupa-rupanya tak jadi. Okay? Jadi saya rasa itu sahaja untuk kelas pada hari ini. Kalau ada apa-apa soalan, boleh kontak saya dekat grup kelas ataupun personal. Cara teknologi lah, guna WhatsApp. Kalau nak call pun boleh. Jadi kalau tak ada apa-apa, dah boleh keluar kat dalam grup ni. Kita jumpa pada kelas terusnya, okey? Okey cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Okay, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam cikgu. Okay.